ia mampu mengukuhkan semula sokongan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Yang pertama, sebab rasional Nazir Aziz mengadakan pengutan surat akuan tersebut ialah untuk menyatakan tidak ada keperluan untuk menukar kerajaan yang ada. Yang kedua, untuk terus menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri untuk dipersembahkan kepada Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Jadi inilah yang kita dapat baca apabila SD tersebut untuk menyatakan mereka tidak menyokong menukar kerajaan dan bukanlah untuk menolak Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapat lihat terdapat berapa puak dalam Barisan Nasional, 25 daripada 41 ahli parlimen Barisan Nasional. Ini menunjukkan situasi yang berbelah bahagi dalam Barisan Nasional itu sendiri, sama ada untuk terus menyokong kepimpinan Muhyiddin Yassin, tidak perlu menukar kerajaan ataupun sebaliknya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, kita jelas seolah-olah situasi ini menunjukkan bahawa sebagaimana persepsi umum daripada pelbagai pihak bahawa Isyamuddin Hussein On ini seolah-olah mereka satu kumpulan yang mempunyai hubungan yang kuat dan menyokong penuh kepimpinan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, sokongan ini, adakah sokongan ini akan terus berkekalan? Dan kalau kita lihat sendiri dari segi tidak tanduk Nazir Aziz sendiri, kita lihat beliau dulu misalnya menyokong Anwar, kemudian beliau cuba menolak kepimpinan Muhyiddin Yassin apabila menolak sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang ini pula dia seolah U-turn untuk menyokong semula kepimpinan Muhyiddin Yassin dan menolak pertukaran kerajaan. Jadi kalau kita lihat situasi ini, terdapat dinamika politik yang berlaku daripada menyokong, tidak menyokong, sekarang menyokong balik, dan ini juga dari segi jangka panjang tidak tanduk sikap dan pilihan ini juga boleh berubah sebab politik ini merupakan satu yang agak dinamik. Kita perlu lihat dari segi sejarahnya, memang Zahid Hamidi ini dipilih secara sah dalam pemilihan Parti UMNO dan beliau berjaya menewaskan Tengku Azali dan juga Khairy Jamaluddin, manakala watak politik lain seperti Isyamuddin tidak bertanding. Jadi kita lihat dalam situasi politik ini, inilah yang pertama berlaku dalam sejarah Presiden UMNO tanpa jawatan. Kalau dulu Presiden UMNO itu Perdana Menteri. Jadi dari segi jangka panjangnya, sekiranya Parlimen bubar, pilihan raya umum berlaku, saya kira situasinya akan berbeza. Situasinya berbeza kerana di situlah peranan Presiden Parti begitu besar dan ampuh, terutamanya untuk menerangi watikah calon yang akan bertanding. Daripada segi itu kita dapat lihat kelompok 25 orang ahli parlimen itu sama ada mereka akan berubah arah ataupun tidak akan dicalonkan semula. Itu bergantung kepada dinamika politik semasa. Jadi apapun kita lihat, dalam konteks jangka panjang kita lihat UMNO mempunyai tradisi politik yang besar, yang panjang, mempunyai ahli sekitar lebih 3 juta. Untuk UMNO berpecah hanya kerana isu tersebut, perpecahan akar umbi saya kira tidak akan berlaku begitu parah. Sebab sehingga kini walaupun ramai yang melompat ke Parti Bersatu, khususnya ahli parlimen, tapi tidak ada cawangan atau bahagian UMNO yang dibubarkan disebabkan lompat parti ke Bersatu. Jadi saya kira dalam konteks jangka panjang, apa yang berlaku cuma perselisihan pendapat kalangan pemimpin di pihak pemimpin saja. Itu pun dapat diterangi apabila bubarnya parlimen dan proses pencalonan baru ataupun pemilihan calon itu berlaku, dan ini akan memberikan semacam satu pembersihan dalam UMNO dan juga akar umbi UMNO dengan keahlian yang besar itu. Saya kira mereka akan menyokong kepimpinan yang lebih baik lagi dalam konteks politik semasa ataupun politik kontemporari.